Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 5 Silibus KSSM. Jadi jom kita teruskan perkara kita iaitu kepada ubahan songsang. Okey, songsang ni maksudnya dia terbalik sahaja ataupun songsang ni anggaplah dia dalam bentuk pecahan. Okey, anggaplah dia dalam bentuk pecahan. So, kita nak teruskan kepada soalan, tetapi adik-adik kena faham beza berkadar terus ataupun ubahan secara langsung dan songsang di sini. Dia akan bagi ayat bahawa kalau kita nak tahu persamaan sebegini ataupun hubungan macam ni, ayat dia akan kata y berubah secara songsang dengan x, bukan dengan 1 per x. Dengan x sahaja, ya. Dia kata y berubah secara songsang dengan x sahaja, bukan 1 per x. So bila dia kata dengan x, adik-adik sendiri yang kena tukar x kepada 1 per x. Ini tolonglah adik-adik kena faham betul-betul. Sebab apa? Ramai pelajar memang buat kesilapan di sini. Sebab apa? Dia ingat berubah secara songsang dengan x di sini, dia terbuat berkadar terus ataupun berkadar berubah secara langsung. Ataupun dia ingat berkadar songsang ni dia buat macam ni lah, y over x dan sebagainya. Bukan alright, ni bukan. Kena ingat y berkadar songsang dengan x bermaksud persamaannya sebegini. Dan sama juga tukarkan dia menjadi persamaan, kena tambah k di depan. Bukan tambah, kena darab k di depan. Dan kalau kita permudahkan dia menjadi y sama dengan k over x. Sebab ni darab, kemudian ni bahagilah. Dan cikgu dah letakkan sekali keyword-keyword di sini. Dia akan tulis berubah secara songsang, ataupun varies inversely, ataupun inversely proportional, ataupun berkadar songsang. Ini adalah 4 perkara yang 4 benda yang adik boleh nampak dan terus menggunakan ubahan songsang. Cikgu nak tambah sikit di sini. Kebanyakannya adik-adik akan nampak inversely proportional dan berkadar songsang di dalam subjek lain, iaitu di dalam subjek fizik kalau adik-adik ambil subjek fizik, iaitu di dalam subjek fizik yang kalau kita buat eksperimen dan sebagainya. Alright, jadi kita boleh applykan sekali konsep yang sama. Jadi jom kita tengok step dia satu persatu. Sama je step satu persatu. Kenal pasti hubungan, bentukkan persamaan, cari nilai K dan selesaikan soalan. Itu sahaja. Jom kita teruskan kepada soalan. Jadi kita tengok, cikgu dah sertakan di dalam video sebelum ni. Cikgu kata, soalan-soalan cikgu ambil ni memang daripada buku teks. Jadi senanglah adik-adik untuk nak buat kerja sekolah. Alright. So sekarang kita tengok, diberi bahawa G sama dengan 0.15 dan H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika G berubah secara songsang dengan H. Okey, kalau A dia kata G berubah secara songsang dengan H, so kena tukarkan sendiri menjadi pecahan, iaitu 1 per H. Jadi kalau kita tukar menjadi persamaan, dia akan jadi G sama dengan K over H. G pula berapa? 0.15. K over H sama dengan 8. So, cari nilai K ni, pindahkan ke kiri. K akan sama dengan, ataupun adik-adik tulis K di sebelah kanan atau K sebelah kiri, sama je. Ni 0.15 darab dengan 8, adik-adik akan dapat jawapan dia 1.2. Mana? Okey, 1.2. Jadi, jawapan akhir adik-adik boleh tulis G sama dengan 1.2 per H. Alright, ni jawapan dia. Dia kata ungkapkan G dan sebutan H. Ini dia. Alright. Kita tengok jawab soalan untuk B pula. Sama je. Jika G berubah secara songsang dengan H kuasa 2, maksud G sama dengan G, and then berubah secara songsang jadi 1 per H kuasa 2. Jadi G sama dengan K over H kuasa 2. Lebih kurang sama je. Iaitu 0.15 sama dengan K bahagi dengan H kuasa 2 bermaksud 64. Pindahkan sebelah kiri akan jadi darab, iaitu 0.15 darab 64, adik-adik akan dapat jawapan dia 9.6. Itu K di sini sama dengan 9.6. Jadi jawapan akhir adik-adik, Y sama dengan 9.6 bahagi H kuasa 2. Alright, dan kita tengok soalan terakhir, iaitu C di sini. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3H. Apa maksud dia? G berubah secara songsang dengan 1 per, kalau dia songsang dia tulis 1 per, dengan punca kuasa 3H. Punca kuasa 3H. Jadi G sama dengan K over punca kuasa 3H.
Apa nilai G? 0.15. Apa nilai H? Jadi punca kuasa 3, 8. Adik-adik boleh tengok punca kuasa 3, 8 di sini nilai dia berapa? Nilai dia akan dapat 2. Jadi pindah ke sebelah kiri akan jadi darab. Berapa nilai K adik-adik akan dapat? K akan dapat 0.15 darab dengan 2. Adik-adik akan dapat jawapan dia 0.3. Alright, jadi jawapan akhir adik-adik kena tulis menjadi G sama dengan 0.3 over punca kuasa 3H. Alright. Saya rasa saya kena tukar lah panggil adik-adik sebab korang semua dah bertukar menjadi tingkatan 5 kan. Jadi saya panggil abang-abang kakak-kakak lah. Alright. Jadi jom kita teruskan. Abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Ini soalan yang kalau kita ada permasalahan solving problem ya. So, sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Baca satu-satu ya. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku mesin M. Ini bilangan buah mesin. Alright. And then yang berbeza dalam masa ditetapkan T. Ini adalah merujuk kepada masa. Alright. Jangan tengoklah tulisan cikgu ni. Tulisan cikgu memang buruk. Untuk buku-buku tersebut diberi T berubah secara songsang dengan M. Dia dah kata T berubah secara songsang dengan M. Ungkapkan T dan sebutan M. Dia akan jadi T sama dengan K over M. Tetapi kena cari nilai K. Apa nilai T yang kita ada? Tengok apakah kedua-dua maklumat yang kita ada. Ada tak dua-dua maklumat di sini? Kita tengok yang kolom yang pertama sahaja yang ada dua-dua maklumat. Jadi kita menggunakan maklumat ini untuk dapatkan nilai K. Jadi T sama dengan 10 sama dengan K over M darab dengan 6. Jadi K sama dengan 6 darab 10 jadi 60. So jawapan untuk A yang pertama di sini, adik-adik terus akan dapat jawapan T sama dengan 60 bahagi dengan M. Sekarang tentukan nilai P dan Q. Macam mana nak tentukan nilai P dan Q? So, gunakan persamaannya ada di sini. So, kalau T nilai dia P di sini, bermaksud P sama dengan 60 over M. Dan M di sini nilai dia 8 kan? Okey, 8. Jadi, berapakah nilai P di sini? Jadi, terus darab 60 bahagi 8. Jadi, adik-adik akan dapat jawapan dia 7.5. 7.5 di sini. Alright, sebab apa? K nilai dia 60 dan sebagainya. Dan sekarang ni macam mana pula P dah dapat, macam mana pula nilai Q? So, Q pun lebih kurang sama. T sama dengan 4 sama dengan 60 bahagi dengan berapa? Q. Q di sini. Nah, dapatkan Q, Q pindah sini, 4 pindah ke sini, jadi Q sama dengan 60 bahagi 4. Jadi, Q sama dengan berapa? 60 bahagi 4, adik-adik akan dapat jawapan dia 15. Jadi itu sahaja untuk konsep berkadar songsang di sini. Alright, kalau abang-abang kakak ada masalah, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Hazin dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.